Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang pemurah lagi maha penyayang, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkan dadaku dan mudahkanlah urusanku. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Okey, baik para pelajar semua. Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Okey, pada hari ini kita mempelajari tajuk baru untuk semester baru ya, iaitu untuk kod khusus GSA 4143, penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Untuk tajuk 1.0 iaitu institusi kekeluargaan dan teori penglibatan keluarga dan komuniti. Jadi mari kita lihat apa subtopik yang terdapat dalam tajuk 1.0. Okey, berikut merupakan subtopik dalam bawah tajuk 1.0 iaitu yang pertama, definisi keluarga dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Manakala 1.2 adalah menjalin gabungan hubungan gaya keibubapaan dengan personaliti kanak-kanak. Definisi keluarga dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kita lihat yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan keluarga. Okay? Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan ataupun unit masyarakat terkecil dan biasanya ada hubungan darah, ada ikatan perkahwinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam suatu rumah yang dipimpin oleh seorang ketua keluarga. Okay? Keluarga, ingat, kata kuncinya adalah keluarga mempunyai ikatan. Okay? Ada hubungan darah dipimpin oleh seorang ketua keluarga, boleh tinggal dalam satu rumah. Okay? Keluarga juga adalah ahli atau isi rumah yang tinggal bersama-sama seperti ibu bapa, abang, kakak, adik, nenek, datuk, mak saudara, bapa, saudara. Okay? Ini adalah definisi keluarga. Okey, definisi komuniti. Komuniti adalah kumpulan manusia atau masyarakat yang tinggal di sesuatu daerah ataupun negara serta kumpulan individu yang mempunyai sifat-sifat ataupun kecenderungan atau kepentingan yang serupa. Contohnya, ahli akademik, para ilmuwan, doktor, sastrawan, polis, bomba, jepam, jiran tetangga. Okey, ini semua adalah contoh komuniti. Okey, jelas ya? Okey, kita masuk pula kepada teori-teori dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kita akan lihat kepada 4 tokoh berikut. Yang pertama, Uri Bronfenbrenner, David Berliner, Erik Erikson dan Abraham Maslow. Okey, dalam teori Bronfenbrenner, kita tengok biodata, nama dia adalah Uri Bronfenbrenner, lahir pada 29 April 1917, tempat lahir di Moskow, Rusia, dan beliau adalah seorang pakar psikologi. Okey, kita lihat
Kita lihat teori Bronsted-Berner. Yang ada 5 peringkat iaitu microsystem, mesosystem, ekosistem, makrosistem dan kronosistem. Okey, kita lihat satu-satu. Dalam microsystem, persekitaran yang terdekat di mana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa. Okey, seperti adik-beradik, rakan, jiran dan ibu bapa. Okey, dalam peringkat yang kedua, mesosystem, perhubungan antara microsystem dengan microsystem yang lain. Okey, sebarang perkara yang berlaku dalam microsystem dapat mempengaruhi interaksi dengan microsystem yang lain. Apa maksud dia kat sini? Maknanya, okey, kita tengok microsystem ni dia kata hubungan ya, apa yang diperolehi, tingkah laku kanak-kanak tersebut dipengaruhi oleh orang yang paling rapat dengan kanak-kanak tersebut, iaitu macam contohnya lah, okey, Sofia. Okey, sikap Sofia dipengaruhi oleh rakan-rakan Sofia dekat situ. Okey, contoh rakan Sofia tu contohnya adalah Syasha. Okey, kemudian dipengaruhi oleh istiqomah. Okey, kemudian dipengaruhi oleh ibu, abang dan sebagainya. Okey, macam mana dikatakan mesosystem pula? Mesosystem ni, Sofia kawan dengan Sasha. Okey, sikap Sofia dan Sasha lebih kurang. Sikap Sasha pula berkait dengan ibu ayah dia, adik-beradik dia, kawan-kawan dia yang lain pula. Iaitu, sebab tu kita kata mesosystem ni adalah perkara yang berlaku dalam satu microsystem iaitu Sofia dan satu lagi microsystem iaitu Sasha. Okey, jadi sikap tu, okey, sikap yang terhasil kepada diri kanak-kanak tersebut adalah daripada orang yang rapat dengan dia, dia kawan dengan kawan dia pula, sikap kawan dia pula dapat daripada orang yang rapat dengan kawan dia, mereka bergaul dan sikap mereka juga akan menjadi sama. Okey, maksudnya macam mana? Okey, katalah dia kawan, dia mula daripada family dia macam ni, dia kawan dengan family, dia kawan dengan kawan dia family dia macam ni. Okey, bila mereka lama-lama berkawan, kemudian dia akan jadi sama ada sikap Sofia yang lebih dominan akan mempengaruhi Sasha, ataupun sikap Sasha yang dominan akan mempengaruhi sikap Sofia, ataupun sikap kedua-duanya menjadi satu tingkah laku yang baru. Okey, boleh faham lah? Ekosistem pula. Okey, ekosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran. Okey, jadi kawasan persekitaran kita. Okey, kanak-kanak yang duduk di kawasan bandar, di luar bandar, di estate. Okey, persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung, tapi kita ambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak ataupun orang yang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. Apa maksud dia kat situ? Okey, maknanya penempatan kita. Okey, penempatan kita merangkumi, penempatan persekitaran penempatan kita boleh mempengaruhi tingkah laku kita. Okey, kemudian makrosistem. Makrosistem pula melibatkan perkembangan individu yang dipengaruhi oleh norma, nilai dan amalan masyarakat. Okey, contoh dia, anak perempuan tidak diberikan hak pendidikan yang sama dengan anak lelaki. Okey, kalau kita tengok masa zaman dulu, okey, perempuan tak boleh mengaji tinggi-tinggi. Okey, kena belajar duduk dapur, masak dan sebagainya. Anak lelaki pula tak boleh duduk rumah, kena tasang, kena ajak untuk bekerja, kena bagi pendidikan. Maknanya ini makrosistem ni dia dipengaruhi, tingkah laku yang dipengaruhi oleh norma, nilai dan amalan masyarakat. Okey, tak sama dengan ekosistem. Ekosistem adalah persekitaran. Okey, makrosistem adalah norma, nilai dan amalan masyarakat. Okey, apa yang dikatakan dengan kronosistem pula? Kronosistem adalah perubahan keadaan dalam satu tempoh masa. Implikasi daripada
jelas dibuktikan dengan perubahan teknologi seperti kanak-kanak gemar bermain komputer daripada permainan tradisional. Okey, krono sistem ni adalah perubahan tingkah laku disebabkan perubahan peralihan zaman ataupun kemajuan teknologi. Okey, jelas boleh faham? Tak faham nanti boleh tanya saya semula. Okey, teori yang kedua iaitu teori behavioral dicetuskan oleh B.F. Skinner. Teori ni teori belajar yang lebih menekankan kepada tingkah laku manusia. Dia menekankan penubuhan positif dan penubuhan negatif. Okey, maksudnya respon yang positif jika diberi ganjaran dan akan pasif bila dihukum. Okey, seterusnya kita tengok yang seterusnya. Okey, kita tengok apa yang dikatakan dengan teori behavioral. Okey, teori ini berasaskan teori pelaziman klasik iaitu kanak-kanak mempelajari bahasa menerusi hukuman dan ganjaran. Okey, jadinya sama ada kanak-kanak tersebut diberi ganjaran ataupun diberi hukuman. Contohnya, Cikgu Zainal menyebut nama serta memberi pujian kepada murid yang memberi jawapan yang betul. Okey, jadi bila diberi ganjaran, okey, daripada sifat kanak-kanak yang pasif ini, dia akan membentuk satu sikap yang positif. Okey, dia rasa suka, dia rasa keyakinan diri dia bertambah. Okey, dia rasa dia boleh buat macam tu. Okey, jadi sesuatu ujaran terbentuk kerana adanya rangsangan dan jawab balas dalam bentuk bahasa dan bukan bahasa, iaitu verbal dan non-verbal. Okay, contohnya penggunaan kata bagus, kita angguk dan sebagainya. Okay. Proses ulangan pula memainkan peranan yang penting dalam pengajaran bahasa. Okay. Macam kita cakap berulang kali. Jadi untuk pembelajaran bahasa, kanak-kanak dia akan dapat perkataan tersebut bila kita ulang. Okey, jadi dia akan simpan satu memori tentang vocabulary yang baru untuk kanak-kanak tersebut. Ia menyatakan bahawa pelajar asalnya bersifat pasif, tetapi setelah diberi ganjaran atau hukuman akan terbentuk tingkah laku sama ada positif ataupun negatif. Okey, macam saya kata tadi lah, bila Cikgu Zainal bagi pujian, kanak-kanak tersebut akan rasa yakin. Dia akan cuba lagi untuk menjawab akan datang seterusnya. Tapi jika diberi hukuman, akan membentuk mungkin akan membentuk sikap yang negatif. Kalau dia asyik kena marah saja, jadi dia dah biasa kena marah, bagi dia benda tu bukan sesuatu yang harus dia pedulikan. Hari ni kena marah, esok kena marah, lusa kena marah lagi. So tak ada apa-apa perubahan yang perlu dia lakukan. Sebab benda tu dah menjadi sesuatu yang bersifat biasa untuk dia. Jadi dia tak rasa nak memajukan diri dan sebagainya. Teori perkembangan Erik Erikson iaitu teori yang ketiga. Semestinya lah diasaskan oleh Erik Erikson, juga merupakan seorang pakar psikologi. Teori perkembangan Erik Erikson ada 8 peringkat. Kita tengok peringkat yang pertama iaitu asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan. Yang kedua, autonomi lawan keraguan. Ketiga, inisiatif lawan rasa bersalah. 4, industri lawan rasa rendah diri. Yang kelima, identiti lawan kekeliruan identiti. Yang keenam, keintiman lawan keasingan. Ketujuh, generosity lawan kekakuan. Dan yang ke-8, integriti lawan kekecewaan. Jadi saya hurai satu-satu apa yang dimaksudkan dengan 8 peringkat teori perkembangan Erik Erikson. Yang pertama, asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan. Apa maksud dia? Tahap ini berlangsung pada masa oral pada umur 0 hingga 1 tahun atau 1 hingga 5 tahun. Kemudian perkembangan rasa percaya yang dibentuk oleh bayi tersebut
berdasarkan kesungguhan yang ditunjukkan oleh penjaga bayi tersebut. Okay? Asuhan yang seimbang dan kekal akan menanamkan perasaan percaya diri sendiri dan ketahanan dalam menghadapi cabaran hidup apabila dewasa. Okey, sebaliknya, kegagalan mewujudkan rasa percaya menyebabkan bayi akan rasa takut dan tidak selamat. Okey, itu yang dikatakan asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan. Okey, awak kena ingat pada tahap pertama ni iaitu berlangsung pada tahap bayi. Okey, jadi masa inilah kita nak membentuk kepercayaan ataupun membentuk ketidakpercayaan bayi tersebut terhadap individu yang lebih dewasa. Okey, kita lihat kepada peringkat yang kedua iaitu autonomi lawan keraguan. Okey, pada peringkat ini kanak-kanak dia cuba untuk melakukan aktiviti tanpa bantuan iaitu dia nak autoriti ke atas tindakan dia sendiri. Dia nak buat sendiri. Contohnya nak makan, nak minum dengan sendiri, nak pakai baju dengan sendiri, nak toilet training dan sebagainya. Okey, keinginan untuk buat sesuatu yang bebas tanpa bergantung pada orang lain. Okey, kanak-kanak pada waktu ni kita bagi sokongan untuk dia berdikari, untuk dia cuba. Okey, untuk dia cuba pakai semak sendiri, untuk dia cuba pakai baju sendiri, untuk dia cuba sikat rambut sendiri. Tapi sikap kita sebagai orang dewasa pula pada waktu ni lah kita nak membantu sangatlah. Kononnya kecil lagi, tak boleh nak buat lagi. Kita terlupa dan kita terleka untuk bagi peluang dan sokongan untuk dia lakukan sendiri. Okey, disebabkan sikap kita yang nak membantu sangat pada waktu ini menyebabkan bila kanak-kanak sudah semakin meningkat usianya, okey, dia jadi macam tertunggu-tunggu untuk dibantu. Okey, jadi kita kena ambil perhatian untuk menjana tingkah laku kanak-kanak pada usia begini. Okey, peringkat yang ketiga, inisiatif lawan rasa bersalah. Kanak-kanak akan meneroka kesekitaran dan cuba kemahiran yang baru. Okay, dia nak panjat, dia nak try buat jolok tangan dia nak try buka pintu, tutup pintu dan sebagainya. Okay, mula berinteraksi dengan mengambil banyak inisiatif untuk melakukan sesuatu bagi memenuhi naluri ingin tahu. Dia suka bertanya dan minta penjelasan, cuba berdikari, ingin tolong ibu memasak dan sebagainya. Okay, nak tolong lipat kain, kita nak sapu sampah, dia pun nak sapu sampah, kita pun nak penyapu, dia pun nak penyapu yang sama. Okay, kita nak ngemah angkat cawan pinggan, dia pun nak buat. Ibu bapa yang suka mengkritik atau mengenakan denda akan menyebabkan kanak-kanak rasa bersalah. Okay, lama kelamaan boleh menyebabkan hilang perasaan ingin melakukan sesuatu yang baru. Okay? Jadi sikap kita yang kadang-kadang terlebih ataupun tak mau kemah balik. Okay? Tak lagi kalau bagi dia buat, tak lagi sepah. Kita sapu, kita bagi kat dia penyapu, lagi sepah. Salah nak kemah dan sebagainya. Okay? Jadi sikap kita yang begini. Okay? Ataupun bila kanak-kanak tu cuba buat, tak boleh, tak elok, tak kena buat lagi. Okay? Kita macam kalau nak bagi dia buat, nak perfect terus dia buat. Sedangkan kita lupa proses pembelajaran itu bermula dari tidak sempurna kepada lebih sempurna. Okay, tak ada yang orang pandai terus buat elok tak. Okay, jadi orang dewasa yang suka mengkritik ini atau menggunakan denda akan menyebabkan kanak-kanak rasa bersalah dan hilang rasa untuk cuba melakukan sesuatu yang baru. Okey, seterusnya peringkat yang keempat, industri lawan rasa rendah diri. Okey, masa kanak-kanak mula masuki alam persekolahan, okey, mereka berupaya membuat transformasi dan kaitan antara dua situasi dan mula berfikir dengan logik. Okey, tugasan utama dalam peringkat ini adalah untuk menimbulkan rasa kompetensi dan industri. Industri iaitu kejayaan dalam melaksanakan sesuatu kemahiran dan
menghasilkan sesuatu yang memuaskan hati kanak-kanak. Kadang-kadang dalam waktu persekolahan ni lah, dia dapat melakukan sesuatu tanpa bantahan, tanpa bantuan, tanpa orang kata tanpa rasa bimbang ibu bapa. Kegagalan pada tahap ini akan menyebabkan rasa rendah diri dan tiada keupayaan terhadap pencapaian akademik dan juga dalam hubungan sosial. Okey? Kadang-kadang bila kita tak perasan, okey, biasa ibu bapa kadang-kadang kat rumah dia tak perasan kata anak dia boleh buat benda tu. Sebab dia asyik nak tolong buat je, dia rasa anak dia tak mampu lagi nak buat. Okey, bila dia dah masuk sekolah, di sekolah cikgu akan cuba untuk melatih setiap kanak-kanak melakukan pengurusan diri sendiri. Okey, cuba uruskan diri sendiri. Okay? Masa itulah kanak-kanak ni pun dia akan rasa teruja. Okey, kalau kat rumah sebelum ni nak pergi toilet, nak cebok pun mak ayah akan tolong cebokkan. Konon-konon saja nak cebok tak bersih. Tapi di sekolah dia dilatih untuk cebok diri sendiri, cuci diri sendiri. Masa kat rumah tak boleh nak basuh pinggan. Tak lagi mak ayah mak kata basuh pinggan sekali habis basuh dapur mak. Tapi bila main sekolah, cikgu latih kanak-kanak untuk basuh pinggan selepas makan dan sebagainya. Jadi dia rasa macam dah lama tuan nak buat, nak tolong mak dia kat dapur, mak dia tak bagi. Okay? Lepas tu tiba-tiba satu hari dia balik rumah, dia boleh basuh pinggan sendiri. Mak ayah pun macam, anak mak dah boleh basuh pinggan. Sedangkan sebelum ni dia tak dapat peluang untuk mencuba. Okey, peringkat yang kelima, identiti lawan kekeliruan identiti. Okey, pada peringkat ini, remaja akan mencari identiti sendiri dan cuba mencari jawapan kepada persoalan siapa saya. Mula membina personaliti diri. Macam inilah kadang-kadang kita tengok yang nak jadi macam mana. Okay? Mereka juga harus mengimbangi kehendak diri sendiri dengan kehendak orang di persekitaran. Kadang-kadang kepingin nak jadi macam kawan. Mak ayah pula kata, hey, tak boleh jadi macam tu. Okay? Mereka meniru identiti orang lain di persekitaran. Okay? Identiti mak ayah boleh mempengaruhi identiti anak-anak. Identiti kawan-kawan boleh mempengaruhi identiti diri individu tersebut. Okey, keintiman lawan keasingan. Okey, krisis utama dalam peringkat ini adalah untuk membentuk hubungan intim melalui perkahwinan. Okey, mereka sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain tanpa hilang identiti diri. Okey, pada tahap ini dah sampai tahap kanak-kanak lah. Okey, kita nak tengok pada tingkah laku yang mempengaruhi sikap kanak-kanak daripada seawal usia. Yang ketujuh, generativity lawan kekakuan. Individu yang berjaya pada tahap ini dilihat sebagai seorang kreatif dan produktif, berupaya menjaga anak-anak dengan baik dan membina hubungan mesra dengan pasangan dan seterusnya memberi sumbangan kepada masyarakat. Okey, dan peringkat yang terakhir, integriti lawan kekecewaan. Okey, seseorang individu telah melalui pelbagai pengalaman dan cabaran dalam hidup, mula memikirkan kembali apa yang telah berlaku dalam kehidupannya. Okey, habis 8 peringkat untuk teori yang ketiga. Okey, teori yang keempat, yang terakhir iaitu teori hierarki keperluan Maslow. Okey, apa yang kita perlu ingat untuk teori hierarki keperluan Maslow ini iaitu terdiri daripada 5 peringkat piramid. Okey, iaitu peringkat yang paling utama adalah peringkat yang paling lebar yang berada di tapak dia. Okey, keperluan asas. Setiap manusia, setiap insan yang hidup di muka bumi ini wajib mendapat keperluan asas. Okey, makan, minum, udara, cahaya, kesihatan dan sebagainya. Maknanya kalau tak ada benda ni tak dapatlah hidup. Okey? Tak ada makan, tak ada minum, tak ada udara, tak ada cahaya, tak ada kesihatan yang baik, kita tak akan dapat hidup lama. Okey? Pada peringkat yang kedua iaitu yang kedua terpenting, keperluan keselamatan. Okey, setiap kita perlukan perlindungan,
perlukan pakaian, perlukan tempat tinggal. Kemudian keperluan kasih sayang iaitu persahabatan dan keluarga. Yang keempat, keperluan penghargaan, pujian dan sandingan. Siapa kata hidup ni tak perlukan pujian? Okey, kita cuba tengok tumbuhan pun jadilah. Kalau ada satu pokok tu, hari-hari awak pergi maki dia, awak kata apa macam-macam kat dia, awak marah, awak lepaskan geram dan sebagainya, lama-lama pokok tu pun akan mati. Tapi kalau pokok tu awak duk sembang dengan dia, hari-hari bagi belanjan, tanya, cakaplah dengan pokok kan. Daripada dia nak mati, dia boleh hidup subur. Okay? Jadi kita manusia macam tu lah. Kalau hidup tak pernah dapat pujian, kita pun akan rasa hilang semangat. Okay? Kita rasa macam orang tak suka, kita rasa macam tak berguna, dan sebagainya. Okay? Dan yang terakhir sekali, keperluan sempurnakan diri. Okay? Yang ni kalau tak ada pun tak apa. Dia hanyalah cita-cita ataupun hanya untuk memenuhi kehendak, bukan memenuhi keperluan. Okay? Kalau kata dah ada kereta, nak kereta lagi besar, dah ada kereta, nak kereta baru, macam tu. Okay? Dah ada handset, nak lagi handset yang mahal. Itu semua adalah keperluan. Dah ada baju, tapi nak pula baju harga mahal. Macam itulah. Itu adalah keperluan. Tak ada pun kita tetap masih boleh meneruskan kehidupan. Okey, pakar psikologi Abraham Maslow mencadangkan teori hierarki keperluan pada tahun 1943. Menurut Maslow, 5 jenis keperluan disusun mengikut hierarki wujud dalam setiap orang seperti yang digambarkan dalam sebelum ini. Okay? Keperluan yang terletak pada bahagian atas hierarki hanya timbul setelah keperluan fisiologi dan keperluan keselamatan dipenuhi. Keperluan fisiologi itu tadi yang asas tu lah, maksudnya yang tapak paling bawah. Okey, kemudian keselamatan perlu juga. Okey, kalau kata dia tak ada tempat tinggal kan. Okey, jadi duduk gelandangan. Sebenarnya orang gelandangan ni dia dalam kebimbangan lah. Satu kebimbangan keselamatan, satu lagi nak berak, nak buang air kecil, nak buang yang besar, semuanya masalah. Okey. Kemudian keperluan kasih sayang dan penghargaan diperlukan semasa semakin meningkat dewasa. Keperluan kesempurnaan sendiri hanya wujud bila seseorang telah dewasa, terutamanya telah mencapai pertengahan umur. Okey, selesai tentang teori perkembangan inilah tingkah laku lah untuk 4 tadi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, sekarang kita tengok tentang kepentingan penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan awal kepada kanak-kanak, ibu bapa dan komuniti serta guru ataupun pendidik. Okey, kepentingan penglibatan ibu bapa kepada kanak-kanak dulu kita tengok. Apa yang jadi jika ibu bapa turut melibatkan diri ke dalam pendidikan kanak-kanak di taska atau tadika. Okey, yang pertama kanak-kanak dapat melihat peranan ibu bapa yang berbeza, iaitu mungkin sebagai guru, mungkin sebagai seorang yang berkerjaya. Okey, kalau kat rumah dia hanya nampak mak ayah dia hanyalah sebagai mak ayah. Okey, mungkin di sekolah kita jemput ayah dia, kalau ayah dia seorang pegawai bomba, kita jemput ayah dia untuk memberi panduan pengalaman ataupun keselamatan tentang kebakaran. Masa tu dia tengok, ayah dia adalah seorang pegawai bomba, seorang ahli penyelamat. Okey, kita kalau kita panggil, mungkin kita buat aktiviti di sekolah, kita buat gotong royong dan sebagainya. Okey, jadi masa ni dia dapat lihat sisi lain. Okey, macam mana ayah dia bergaul dengan ibu ayah rakan-rakan dia yang lain. Okey. Yang kedua, dapat berkenan mesra bersoal jawab dengan orang dewasa berkenaan dengan sesuatu pengalaman ataupun pengetahuan daripada ibu bapa yang datang daripada pelbagai latar belakang pekerjaan. Okey, masa ni lah dia boleh kenal mak kawan dia, ayah kawan dia. Okey, tak lagi mak ayah kawan dia pula boleh borak-borak dengan dia, okey, tanya dia. Okey, jadi mak ayah tahu siapa kawan anak dia. Okey, yang sebagai kanak-kanak pula dia tahu siapa mak ayah kawan dia. Yang ketiga, mereka mendapat
lebih perhatian daripada orang dewasa ketika menjalankan aktiviti. Tak kira lah aktiviti kumpulan ke, aktiviti di tadi sekolah ke, aktiviti di rumah ke. Okey. Dan penglibatan orang dewasa dengan kanak-kanak di sekolah boleh menyebabkan nisbah kanak-kanak berbanding dengan orang dewasa adalah kecil. Mungkin sebelum ni dalam satu kelas pra tu ada 25 orang, cikgu dia 2 orang saja. Okey. Tak lagi kalau pembantu tu dah disediakan makanan, tinggal cikgu seorang sahaja yang menjalankan aktiviti dengan kanak-kanak. Tapi jika kita panggil ada program penlibatan dengan ibu bapa ataupun dengan agensi luar, dengan komuniti lain, jadi nisbah bilangan kanak-kanak dengan orang dewasa tu kita dapat kurangkan. Okey. Okey, yang seterusnya kepentingan kepada komuniti dan ibu bapa. Yang pertama, mereka dapat melihat tingkah laku kanak-kanak di sekolah. Anak-anak ni dekat rumah, dekat sekolah perangai dia lain. Okey. Dekat rumah macam lain, dekat sekolah macam lain. Sebab tu berpentingnya penglibatan ibu bapa. Bila kita panggil ibu bapa untuk berbincang tentang tingkah laku kanak-kanak, jadi kita boleh tahu macam mana dia dekat rumah. Yang ibu bapa pula, macam ni anak dia di sekolah. Yang kedua, mereka berpeluang mempelajari cara atau kaedah guru mengatasi masalah tingkah laku kanak-kanak. Okay, mereka dapat memahami apa yang sudah, sedang dan akan diajar kepada anak selama berada di sekolah. Seterusnya, lebih memahami kurikulum dan aktiviti yang dipelajari oleh kanak-kanak. Kadang-kadang bila kita tak melibatkan ibu bapa, bila kita memerlukan beberapa barang yang perlu dibawa oleh kanak-kanak, tak lagi mak ayah. Apa orang boleh belajar? Jadi macam tu lah. Okay, sebab dia tak pernah nak tahu. Okay, jadi kadang-kadang tu dia tak semangat pun nak membantu anak dia untuk bawa sesuatu yang diperlukan. Okey, mereka yang seterusnya, mereka boleh menyambung aktiviti susulan ataupun aktiviti rancangan di rumah. Dan yang keenam, mereka dapat bertanggungjawab dan berkongsi masalah dengan guru. Seterusnya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Okay? Macam-macam lah ilmu pengetahuan ni kadang-kadang mungkin sharing daripada tentang perkembangan anak-anak kepada ibu bapa dan sebagainya lah. Okey, kepentingan penglibatan ibu bapa dan komuniti kepada pendidik pula. Yang pertama, pendidik dapat buah fikiran dan maklum balas secara terus daripada ibu bapa apabila hendak menjalankan aktiviti. Kedua, mereka dapat berkongsi masalah dan bersoal jawab untuk meningkatkan perkembangan kanak-kanak. Ketiga, mereka boleh menjadi penghubung antara ibu bapa dan sekolah. Keempat, mereka dapat belajar dan meningkatkan pengetahuan hasil interaksi dengan ibu bapa yang mempunyai berbagai latar belakang pekerjaan dan pendidikan. Yang kelima, dapat menyokong dalam setiap aktiviti yang dijalankan, terutamanya melibatkan tenaga dan bantuan kewangan. Yang keenam, mempunyai peluang untuk memerhati hubungan antara ibu bapa dan kanak-kanak. Dan yang terakhir, ada peluang membentuk hubungan yang lebih bermakna dengan ibu bapa secara perseorangan. Okey, tajuk kita yang seterusnya iaitu gaya keibubapaan dan pengaruhnya kepada kanak-kanak. Okey, gaya keibubapaan yang pertama iaitu authoritarian tiger, iaitu dengar cakap ibu ayah, jangan bantah. Okey. Salah satu gaya asuhan yang paling terkenal adalah authoritarian ataupun authoritarian tiger. Antara ciri gaya asuhan ini, anak-anak harus mendengar perintah dan peraturan yang ditetapkan oleh ibu bapa. Tak boleh kata no. Selalunya dalam gaya asuhan ini, rundingan dan tolak ansur tidak selalu wujud. Okey, tak boleh nak berunding. Kata yang tu itulah, tak buat nanti kena. Okey. Di samping itu, ibu bapa dengan gaya keibubapaan authoritarian ini juga kurang melibatkan anak-anak mereka dalam proses penyelesaian masalah. Sebaliknya, anak-anak ini akan diberi peraturan sebagai panduan. Kajian mendapati kanak-kanak yang dibesarkan dengan gaya asuhan ini, dia boleh berdepan dengan isu keyakinan diri. Okay, walau bagaimanapun, gaya ini mungkin berkesan untuk kanak-kanak yang memerlukan bimbingan ketat dan tegas. Okay.
Okey, yang kedua adalah authoritative dosing. Belajar dari kesilapan dan perbaikinya. Okey, satu lagi gaya asuhan yang biasa diamalkan di Malaysia adalah authoritative dosing. Seperti macam nama dia lah, merujuk kepada Badan Ikan Lumba-Lumba. Gaya asuhan ini melibatkan sikap tegas ibu bapa tapi ada sikit fleksibel. Okay, dalam gaya asuhan ini wujud peraturan dan hukuman tertentu yang ditetapkan untuk anak. Tapi dalam masa yang sama, okay, ibu bapa masih membenarkan anak menyatakan pandangan mereka melalui perkara tertentu. Tapi tak semua pandangan yang diberi akan diterima, okay? Ataupun tak semua pandangan yang tak semua benda lah yang akan diberi pandangan. Sebaliknya, ibu bapa dengan gaya keibubapan ini akan menggalakkan anak belajar melalui pemahaman seperti perbincangan dan role modeling. Okey, yang ketiga, permissive kangaroo. Peraturan itu ada, tapi ia boleh dilanggar sesekali. Satu lagi gaya asuhan ibu bapa yang terkenal iaitu gaya permissive atau lebih dikenali sebagai permissive kangaroo. Selalunya ibu bapa dengan gaya keibubapan ini bersifat lebih santai dan hanya bertindak jika timbul masalah. Okay, oleh sebab sifat mereka yang sedemikian, ibu bapa permissive kangaroo tidak terlalu tegas, mudah memaafkan dan memilih untuk memberi anak-anak peluang kerana mereka masih kecil. Di bawah gaya ini, ibu bapa masih memberi hukuman, tapi bentuk hukuman mungkin tak konsisten dan fleksibel. Contoh, menarik sesuatu milik anak. Okey? Dan boleh lembut hati dan bagi semula. Okey? Ya, kalau kata anak tu ngamuk, mai bagi handset tu. Buat behave dulu. Okey? Buat perangai bagi elok dulu, sekali lagi baru dapat balik. Ataupun mai dulu handset tu, buat ujian sekolah dulu. Tak buat ujian sekolah tak dapat. Macam itulah. Kanak-kanak yang dibesarkan bawah gaya asuhan ini digalakkan meluahkan perasaan mereka. Tapi malangnya apa yang diluah itu mungkin tak mendapat bimbingan sewajarnya daripada ibu. Kerana mereka cenderung mengalami gangguan personaliti seperti memberontak, agresif dan susah mendominasi. Okey, gaya keibuapaan yang keempat iaitu William Panda, bebas berdikari untuk melakukan apa sahaja. Okey, ibu bapa memberi bimbingan dan didikan yang terlatih. Dengan asuhan ini, kanak-kanak fleksibel untuk buat pilihan sendiri. Okey, dia tak ada peraturan, tak ikut je. Mak ayah bagi, okey, nak pakai baju apa, pakailah. Kita nak keluar ni, pakailah baju apa nak pakai. Okey, tak ada peraturan. Jadi dia buat pilihan sendiri. Kadang-kadang pilihan dia okey baju jalan, kadang-kadang nak pergi jalan mana muat dia ambil. Okey, sebab ibu bapa tak kisah. Okey, pakai baju juga nak pergi jalan. Ada jadi juga Okey, sebenarnya dalam setengah kes, walaupun kanak-kanak tersebut diberi kebebasan buat pilihan, namun hasilnya sangat holistik dan sihat. Okey. Contoh seperti dalam kaedah pembelajaran Montessori. Kanak-kanak mengamalkan aktiviti terdiri, pembelajaran secara langsung dan kreatif untuk memperkasakan pemikiran kritis. Kesimpulannya, kanak-kanak diberi pilihan berpotensi untuk memiliki keyakinan diri yang lebih tinggi berbanding kanak-kanak yang selalu dimarahi. Okay, tapi kadang-kadang ada juga jadi kanak-kanak yang selalu dimarahi di rumah ni, dia akan dekat rumah, bila dia rumah dia kerja. Tapi sekali lagi bila dia pergi sekolah, dia lah yang jadi bos, yang mengawal kawan-kawan dia. Silap sikit dia marah, macam mana mak ayah dia buat kat dia kat rumah, dia buat bagi kat sekolah. Itu pun boleh jadi. Okey, kesimpulannya, kanak-kanak yang diberi pilihan berpotensi memiliki keyakinan diri yang lebih tinggi berbanding yang selalu dimarahi. Tapi gaya asuhan ini masih ada kekurangan yang tersendiri. Terdapat kanak-kanak yang jadi terlalu bergantung kepada ibu bapa dan terdapat tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri. Okey, sebenarnya kalau kita tengok, gaya keibuapan yang diamalkan di Malaysia ini kebanyakannya ada ketiga gaya ini. Okay? Kadang-kadang ada ibu bapa yang nak jadi autoriti. Kadang-kadang dia bagi pilihan dekat anak dia. Kadang-kadang dia bagi anak dia bebas nak buat apa saja. Okay? Sebenarnya ada keempat-empat gaya ni dalam sesebuah keluarga. Okay? Walau bagaimana
keluarga yang mengamalkan satu gaya sahaja. Okey, setakat itu dulu untuk pembelajaran kita pada kali ini. Kalau ada sebarang kekeliruan, ketidakfahaman atau perlukan perbincangan lanjut, boleh hubungi cikgu. Tak kisahlah macam mana pun awak nak guna medium apa untuk kita berbincang. Okey, boleh terus untuk menjawab soalan sebagai latihan pengukuhan tentang tajuk yang kita baru pelajari ini. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum.